Masih tanya masih. Weh, sedia soalan, sedia soalan. Saya tanya Ustaz. Okey, Ustaz. Okey. Dengar, Ustaz? Okey. 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 Ha. Ha. Jadi kita apa? Yalah, beralih kepada soalan seterusnya. Jadi itulah tadi Ustaz dah cerita dah tentang cabaran, tentang bekalan yang perlu ada pada remaja dan khususnya kamilah para apa mahasiswa mahasiswi. Jadi jadi itulah mungkin untuk yang yalah apa kali ni kalau ikutkan soalan terakhir lah ni bagi yang saya Okey. punya. Tapi tak Okey. tahulah mungkin saya kalau para penonton ada soalan boleh kemukakan dekat ruang komen ni. Jadi bagi saya apa untuk soalan yang terakhir ni daripada saya sebagai moderator, mungkin Ustaz bolehlah bagi sedikit nasihat kepada kami inilah sebagai remaja dan khususnya sebagai penuntut ilmu, mahasiswa-mahasiswi, insya-Allah. Okey, Ustaz silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, jadi apabila kita masuk ke dalam perbincangan yang lebih khusus, iaitu sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya yang takhusus dalam bidang ilmu agama ini. Pertamanya mungkin ana suka nak sebutkan bahawasanya peribadi sebagai saksiah orang yang menuntut ilmu tu memang perlu ditekankan dengan sebaiknya lah. Maksudnya kita ni sebagai apabila kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan seorang yang cepat untuk menerima sesuatu itu tanpa ada saringan dan juga tanpa penilaian. Ini yang penting bagi seorang yang menuntut ilmu Allah Taala. Dan kalimah yang keramatnya adalah tabayun. Jadi kalau kita gunakan konsep tabayun ni kepada orang awam, orang ramai, kita akan dapati tabayun tu mungkin boleh di-applykan pada banyak benda. Maksudnya mungkin apply pada politik, mungkin apply pada berita-berita yang kita hadap dalam surat khabar, dalam televisyen, dalam Instagram, dalam Facebook ke apa semua sekali. Ni anak sebut Instagram ni tak pernah ada. Jadi macam yalah, kali-kali first time ada ni macam tak adalah rasa macam dapat satu benda yang hebat pun. Dalam macam dapat kereta, tak rasa lah macam Jadi itu kalau kita gunakan tabayun tu pada orang awam. Dan apabila kita faham bahawasanya perkataan tabayun itu lebih akrab dan lebih rapat kepada orang yang belajar ilmu agama, maka mereka mesti praktikkan dan applykan tabayun itu dengan lebih hebat lagi. Maksudnya mereka letakkan, reflekskan diri mereka ni siapa? Saya pelajar agama.
saya pelajar akidah, saya pelajar syariah, saya pelajar Al-Quran, tafsir, kan? Maka dia kena ada mindset sebagai orang yang mubayyin, orang yang menerangkan tu. Orang yang ada perihal tabayun. Maksudnya kalau dilihat Al-Quran sebagai ahli yang belajar Al-Quran dan sunnah contohnya, maka dia kena lihat bagaimanakah tujuan Al-Quran tu, nak ke mana dia bawa kita. Kan, dia nak bawa kita pada perpecahan ke nak bawa kita kepada penmuafakatan ke? Hadis contohnya, kita ni sebagai yang belajar ilmu hadis, tabayun, hadis nak bawa kita ke mana? Okey, kita katalah daripada Al-Quran dan hadis ada ulama dia yang saling bercanggah lah katalah. Bercanggah dalam masalah ni sifat ke apa dan sebagainya, ada yang dhaif, yang mungkarkan hadis, kita katakan begitu. Baik, kita lihat adab mereka tu macam mana. Apakah kita ni sebagai penuntut ilmu Al-Quran dan hadis tu kita akan jahilkan ataupun kita akan rosakkan hubungan yang kita lihat di antara ulama tadi. Contohnya Ibnu Qayyim Jauzi dengan kitab maudu'atnya kepada ulama-ulama yang lain ilmuwan hadis. Maksudnya kita lihat, kita baca-baca, rencamnya sangat strict, kan. Ibnu Jauzi ni dengan ulama-ulama dikatakan hadis ni walaupun dalam tempat lain tu dhaif, dikata mungkar, maudhu' dan sebagainya. Kita ni sebagai penuntut ilmu, apakah kita akan menambah bakaran di antara ulama-ulama tu? Maksudnya kita akan menambahkan api tak perpecahan di antara tu, ataupun kita akan letak, saya akan mencarikan bagaimanakah nak mencari cara mauqif yang boleh menenangkan saya dan tidak boleh merebakkan apa sahaja perbalahan di antara manusia ni. Itu adalah tabayunnya. Ataupun yang kita belajar ilmu akidah ni, kan? Kita ni belajar ilmu akidah, kita ahli sunnah wal jamaah lah, kita Asy'ariyah Maturidiyah. Apakah kita akan menggunakan Asy'ariyah dan Maturidiyah kita itu untuk mengeluarkan lagi orang Islam yang mungkinlah mereka Salafi ke, Wahabi ke, mereka Syiah ke? Apakah kita akan mengeluarkan mereka ataupun kita akan masukkan mereka ke dalam ahli sunnah wal jamaah? Itu kriterianya sebagai tabayun tadi. Jadi kita sebagai orang yang menuntut ilmu, sama ada mahasiswa, mahasiswi, paling utamalah kita kena ada sikap meneladani dan menghayati ilmu yang kita belajar dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita mesti ada saringan dan mesti penilaian. Contohnya kita dengar satu benda yang boleh mencetuskan, trigger something yang boleh menjadi polemik, contradiction. Kita ada satu benda yang triggering contradiction. Jadi apakah kita akan masukkan langkah kaki kita dalam tu bahagian daripada yang akan menyemarakkan lagi contradiction, ataupun kita sebagai orang yang mengkaji di manakah kekurangan dan kelebihan di antara dua-dua ni dan kita letakkan pada diri kita, kan? Sebagai contohlah, kita bawalah ulama-ulama kita yang silam, mereka ni tak lebih rencam lah, bagi anak lebih rencam lah persengketaan mereka dari segi pemikiran. Sebab zaman-zaman Mujassimah, Musyabbihah, zaman-zaman Khawarij tu, bukan mereka kata-kata je hantar WhatsApp kan, okey kamu telah menyebut sesuatu yang melanggar perintah kami ataupun melanggar Al-Quran dan sunnah kami, bunuh kamu. Tak adalah macam tu zaman sekarang, kan. Tapi zaman tu apabila seseorang ulama sahaja pun kalau menyalahi daripada pemikiran mereka bunuh. Maksudnya sangat rencam, sangat runcing, kan. Tapi apakah kita lihat ulama-ulama macam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Haris Al-Muhasibi, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Al-Bukhari ni tak pandai berdebat, kan? Apakah mereka tak pandai berdebat, tak pandai menjatuhkan hujah-hujah Khawarij, Mujassimah, Mu'tazilah? Apakah mereka tak pandai berdebat untuk menjatuhkan hujah-hujah mereka tu? Mereka hebat, mereka boleh sebab mereka mengaji ataupun belajar usul kepada semua dalil-dalil yang menolak tu. Itu maksudnya, itu mahasiswanya. Jadi kalau antum nak menjadi mujadilun, orang yang sekadar mujadalah, antum kutiplah, bahas sajalah dalil-dalil, kaedah-kaedah untuk bahas tu. Tapi langsung antum tidak boleh memberikan sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan ketika mana mereka nak solat. Ustaz dulu belajar mana? Belajar Azhar. Belajar apa? Saya ni belajar lawan Wahabi.
Kan hujah saya penuh dah dalam dada saya, dalam buku saya, cuma catatan semuanya adalah lawan Wahabi contohnya. Okey Ustaz, sekarang ni Wahabi ada seorang yang kampung kami. Tapi yang kami nak sekarang ni macam mana nak ajar kami sembahyang. Oh saya, itu kena tanya ulama' yang belajar, kawan saya yang belajar fiqh lah kan. Takkan kita nak sebut begitu. Jadi bukan saya nak sebut sarkastik ni, bukan maksudnya antum tak boleh lah kalau macam tu Ustaz, saya tak bukan. Maksudnya bagaimana ulama' ni mereka bersifat tabayun dan mereka bersifat teliti dan bersifat memiliki kekuatan untuk melihat kepada jauhnya, wawasan jauhnya dalam menuntut ilmu tu. Kan kita akan jumpa Imam Al-Ghazali ni katalis kan, katalis semua benda, maksudnya debat pun dia dapat, kalau lawan dengan Syiah pun dia dapat, lawan dengan ahli falsafah pun dia dapat, lawan dengan Mujassimah pun dia dapat, lawan dengan ahli batiniyah pun dia dapat. Tapi dalam masa yang sama beliau adalah menyumbang kepada fiqhnya, kepada akidahnya, kepada tasawufnya, kepada mantik, kepada semua bidang ilmu tadi, sehingga kan digelar sebagai hujatul Islamul Muslimin. Kan? Jadi kalau kita hanya sekadar melihat kewibawaan kita ni terikat dengan sesuatu yang terlalu kecil spesifiknya tadi. Jadi kita sangat merugikan diri kita sebagai seorang mahasiswi. Inilah yang kami belajar dululah. Masa anak belajar di Azhar dahulu, kami tak dikenalkan pun dengan perdebatan. Kami diajar ni, hafal kitab ni, baca muqarrah ni. Dan muqarrah tu pun sibih-sibih je, sipih-sipih je. Kalau sebut Ibn Taymiyah, sipih-sipih je. Tak adalah kata wah ini setiapanya begitu begini. Cuma bukan bermaksud kami tidak mengetahui tentang perdebatan, tapi apa yang keutamaan sebagai ahli ilmu itu yang perlu dipelajari. Baik, Allah a'lam. Okey. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan yang saya rasa sangat sangat padat bagi khususnya kepada kami para penuntut ilmu, para mahasiswa-mahasiswi. Jadi insya-Allah sama-sama kita ambil apa yang Ustaz cakap tadi. Jadi bolehlah kalau siapa-siapa nak tanya soalan, ni kira dah, kalau bagi pihak saya ni dah habis dah soalan. Jadi para penonton yang nak tanya bolehlah. Silakan bukakan soalan anda. Macam mana nak nampak ke soalan dah? Ustaz, ada kan buah tu Ustaz? Ada, nampak tak? Kan ada yang ruang komen tu kan? Apa nanti saya baca Ustaz. Ni ada seorang tanya ni. Tak nampak lah nah. Kecil sangat. Oh, ni ada ni. Daripada apa ni? Tak tahu nama apa ni. Dia kata nak minta Ustaz tolong share tips sikit untuk menghadapi masalah hati seperti dengki, memandang hina kepada orang lain, sebab kita tahu ilmu tak akan masuk ke hati kita jika hati kita tak bersih. Okey, baik. Jelas tak? Apa dia? Dia kata, untuk menghadapi apa tu? Masalah hati. Seperti dengki, memandang hina kepada orang lain, sebab kita tahu ilmu tak akan masuk di hati kita jika hati kita tidak bersih. Dia minta tips sikit lah daripada Ustaz untuk hadapi masalah hati tu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kita sebut tentang masalah dengki dengki. Apa lagi? Memandang hina. Baik. Itu semuanya adalah daripada masalah-masalah yang kita sebutkan sebagai daripada kerasnya hati lah. Daripada qaswatil qulub, kan, hati yang keras. Melihat kepada kelebihan diri dan membandingkannya kepada orang lain. Baik, jadi apabila kita sebut tentang qaswatul qulub, antara yang boleh kita ubatilah, maksudnya kalau nak tanyakan tips ni, anda rasa mungkin untuk masa yang terdekat sajalah mungkinlah boleh kita gunakan, tapi untuk masa yang panjang, tips ni biasanya dia akan berubah, kan, akan berubah. Jadi seboleh-bolehnya lah apabila kita faham hati kita ni melihat kepada orang lain lebih rendah ataupun banyak kekurangan,
kita kena ingat juga bahawasanya setiap pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diangkat, dan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini adalah sebagai satu pinjaman sahaja, dan bila-bila masa sahaja pun Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambilnya. Jadi dari satu sudut begitu, kita kena ingat bahawasanya apa yang kita rasakan lebih pada diri kita ini, itu sebenarnya adalah hasil daripada kerasnya hati kita. Kita didik begitu. Kita sentiasa ingatkan kita ini mempunyai kelebihan, dan kita sentiasa melihat orang lain itu lebih rendah. Bagaimanakah kalau kita pula pada satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengambil segala yang kelebihan yang kita ada tadi. Mungkin kelebihan tu bukan bermaksud kepandaian, bukan diambil kepandaian, tapi apa yang memagari kepandaian kita tu? Kasih sayang ibu ayah kita, ataupun teman-teman kita. Cuba bayangkan, mungkin Allah Ta'ala tidak mengambil kepandaian kita, tapi Allah Ta'ala mengambil orang yang memberi moral dan juga sokongan kepada kita. Ibu ayah kita diambilkan. Apa yang kita fikirkan sudah tu? Kalau seorang anak yang sayangkan kepada ibu bapanya, dia akan rasa hilang sudah sesuatu yang memagari, yang beri sokongan kepadanya. Dan pada masa itu dia akan trembling, dia akan tidak tetap hatinya. Daripada masa itu kepandaiannya bukan tidak ada, masih ada, tapi dia tidak boleh menggunakan kepandaiannya tadi. Mungkin juga Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sesuatu yang berharga daripada apa yang kita ada. Mungkin persahabatan, mungkin orang yang boleh membantu kita, mungkin orang yang boleh mengajar kita benda-benda yang baik. Sebab apa? Min qaswatil qulub, daripada kerasnya hati. Sebab tu kalau kita bercakap tentang hal-hal ini, bukan sahaja ilmu yang Allah Ta'ala tidak berikan kepada kita, tapi keberkatan daripada ilmu tu. Keberkatan daripada ilmu yang kita boleh gunakan daripadanya untuk amal, untuk beri nasihati kepada orang lain, untuk berkongsi pengalaman kita. Semuanya adalah terhalang seandainya kita memiliki hati yang sentiasa dengki pada orang, iri hati pada orang, memandang rendah kepada orang. Walaupun kita membaca, menimba ilmu yang banyak, kita ada teman-teman yang intelektual, guru-guru yang baik, tapi semuanya ini akan diangkat dan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu hati yang baik sentiasa akan mendapat kebaikan-kebaikan, keberkatan, mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau ikut kepada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa'iyah, orang yang memiliki hati yang qaswatil qulub, dia akan terpancar pada wajahnya. Maksudnya hatinya keras, dia akan boleh di-detect lah, boleh dikesan daripada wajahnya, daripada perbuatannya. Jadi kita ni kalau ada hati dengki kepada orang ke, hati yang iri hati ke, ataupun merendah-rendahkan orang, kita akan tak boleh menyembunyikan pada fizikan kita. Itu katanya Ibn Athaillah As-Sakandari. Antaranya katanya Ibn Athaillah, wajahnya itu keruh. Wajahnya keruh, bukannya jadi yang penuh pakai kosmetik, bedak putih tiba-tiba jadi hitam tak. Tapi akan jadi apa? Akan jadi dipandangnya tidak ada cahaya, walaupun namanya orang yang berilmu. Kan, apabila duduk bersamanya, perkataan itu menyakitkan, bukan perkataan yang mengembirakan, yang menenangkan, kan. Inilah yang anak tajribah lah, yang ini anak kesan lah. Guru-guru kami ni bukan kepalang bahasanya itu menyakitkan. Tapi apabila kita dengar saja, itu membenarkan apa yang kesalahan kita tadi. Rupa-rupanya mereka rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menganggap ataupun mengajar kepada kita ini dengan ilmu-ilmu yang betul dan insaf. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang mungkin kita dengar saja dia bercakap benda-benda yang baik tapi menyakitkan, ataupun memberikan kita kesan yang tak baik, mungkin ada kesilapan di mana. Ada sesuatu kesilapan yang kita kena lihat dan kita kena belajar. Jadi berwaspadalah dengan hati-hati yang menghina dan dengki kepada orang. Subhanallah nazim. Bahkan diceritakan oleh ulama-ulama kita lah, ulama-ulama sufi lah, tasawuf, orang yang dengki, orang yang iri hati, yang
merendah-rendahkan orang ini, dia duduk sendiri pun dia akan bercakap merendah-rendahkan orang tu. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia benci pada orang tu, duduk saja-saja pun dia pun sebut nama orang tu. Ya, tak tahu Mamat tu, si fulan tu. Dia saja pun sebab apa? Sebab hatinya sentiasa terarah kepada orang itu dan nak mencari dan sentiasa berharap orang itu dalam keadaan kesulitan dan kepayahan. Dan doanya pun tidak akan lari daripada mendoakan orang itu dalam keadaan keburukan dan kejahatan. Dan dia lupa untuk mendoakan kebaikan kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Maka dia rugi banyak benda. Rugi dalam ibadahnya, sembahyangnya dia lihat. Untuk sembahyang pun dengki pada orang tu. Orang ni kalau tak jatuh tangga ke ni, aku tak akan rasa senang hati lah. Lepas ni aku nak telefon je, jatuh tangga kata. Ya contohlah kan. Jadi dalam sembahyangnya pun tak tenang. Dalam belajar pun tak tenang. Dengar saja kawan tu mungkin dah kahwin juga dia. jadi setiap benda yang orang tu dapat kerana apa? Kerana dia sudah rendahkan, dia sudah dengkikan, dia iri hatikan, dia nantikan apa saja yang buruk pada orang. Jadi kembalinya adalah keburukan kepada dirinya. Na'udzubillah min zalik. Maka kita pohon kepada Allah Ta'ala supaya dibuang qaswatul qulub, hati yang buruk tadi, hati yang keras tadi, supaya kita bukan saja dapat ilmu Allah Ta'ala, bahkan cahayanya, bahkan berkat daripada ilmu kita. Allah Ta'ala. Jadi itulah, harap jelas jawapan yang diberikan oleh Ustaz. Okey, ni ada soalan seterusnya Ustaz. Ada tanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana penisbahan ilmu dan jidal? Adakah tiada keperluan pada jidal? Ni mungkinlah berkaitan dengan yang kita bincang tadi tu kan. Ilmu dengan jidal. Subhanallah nazim. Jelas. Baik. Okey. Baik, pertama sekali kita kena beri takrifan dulu kepada ilmu dan jidal tu. Kan? Jadi kalau kita takrif al-jidal tu apa? Ma yatawassulu ila ikhda'il khusum. Itu apa yang membawa kepada apa? Ikhda'. Menundukkan kepada orang yang dilawan ataupun yang didebat tu. Adapun al-ilmu tu, adapun kita sebutkan al-ilmu tu al-bahsu ataupun munazarah, muzakarah, kan, munaqashah, kan, itu semua yatawassalu ilal haqqi was-shawab, membawa kepada kebenaran dan juga kepada benda yang betul. Walau, sebab tu ulama kata walau ala aidil khusum, walaupun kebenaran itu di tangan orang yang ditentang. Maksudnya ilmu ni apabila kita bahas dan kita munazarah, kita debat dia akan membawa kita kepada kebenaran. Maksudnya kita dapat pecah apa yang saya tak faham tu, dipecahkan oleh sahabat kita yang mungkin debat dengan kita tadi. Jadi apabila kita debat begitu, hasilnya apa yang kita nak? Kita nak kebenaran. Oh, dapat kebenaran. Oh, patutlah saya buat, tak dapat sebab saya silap. Dia akan begitu. Adapun jidal dia tak membawa kepada hal itu. Dia akan membawa kepada apa? Ikhta', menundukkan kepada orang yang dilawan tadi. Sebab itu dia akan menggunakan apa sahaja wasilah, sama ada wasilahnya itu menghinakan, mengkafirkan, na'udzubillah min zalik, menggunakan semua kaedah yang boleh mungkin, character assassination, boleh bunuh karakter, kan. Yang kita dengar sekarang ni banyaklah begitu. Kalau letakkan satu isu, maka yang lawannya akan jadi apa? Kafir, murtad. Sedangkan kita sedang bahas dari segi ilmunya. Jadi sebab itu jidal dia tidak boleh dimasuki ataupun melibatkan orang-orang yang tidak ada ilmu kepadanya. Jidal ni biasanya tidak menghasilkan kepada kebenaran. Jadi anak pun bukanlah nak rekomen lah. Tapi macam Majdi, macam geng-geng diorang ni, macam Majdi, Anas, Fatin, Izzati, Adilah, mereka ni belajar kitab Iljamul Awam. Jadi mereka dah faham
perbezaan di antara jidal yang berlaku pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jidal yang berlaku pada zaman sekarang. Sebab Imam Al-Ghazali bawa masalah bukan tidak berlaku tentang munazarah, tentang pendetilan kan, macam mishwar, perbincangan di antara para sahabat tentang apa dia, tentang faraid kan, tentang faraid, tentang pembahagian jadual abu dan sebagainya tu. Sebab tu benda bincang. Tapi kalau masalah-masalah yang tidak boleh mencapai kepada sawab wal haqi, mereka tak bincang. Sebab mereka tak faham. Kita selepas pada tu kita tak faham bahawasanya ulama-ulama ni telah meletakkan ada benda yang dibincangkan oleh para sahabat dan bukan bermaksud para sahabat itu tidak bercakap tentang munazarah, mubahasah, tak. Mereka bercakap tapi ada benda-benda mereka yang tidak bercakap. Jadi kita kena faham. Ada ilmu, kalau kita nak gunakan semua kaedah jidal ni pada semua benda, walaupun pada benda yang hak, kan? Pada benda yang telah sabit dan muktamad. Contohnya dalam mazhab kita lah. Tatawur mazhab ni dah habis dah. Dah ada qaul muktamad dan sebagainya dah. Jadi kita tak perlu debat dah dalam masalah-masalah ini. Kalau nak debat lagi, bincang tentang macam mana nak beri pengurusan krisis psikologi kepada frontliners kita yang lawan COVID ke. Tu Ana cabar antum lah. Kalau nak debat, kita debat macam manakah nak memberikan kelegaan ataupun macam mana nak beri modul menangani krisis psikologi kepada frontliners kita yang COVID ni. Kan? Yang polis-polis, yang doktor-doktor, yang askar-askar tu, yang duduk depan pos, jumpa dengan masyarakat yang cakap kasar. Mari kita debat macam manakah caranya untuk menyelesaikan masalah ni. Kalau nak debat begitu, dia akan ada kepada kebenarannya dan kita boleh mendapatkan hasilnya. Tapi kalau kita nak debat sesuatu yang telah diputuskan oleh para alim ulama, itu sebenarnya kita cuba untuk membentuk sekam yang boleh menyebabkan perpecahan dalam umat Islam. Bahkan boleh diruntuhkan institusi-institusi pendidikan yang sudah sedia ada sekarang ni. USIM ke, UM ke, UKM ke, KUIS ke, Azhar ke, kita runtuhkan lah. Sebab mereka ni sudah dibina di atas jalan ataupun di atas pendidikan ilmu yang mencapai kepada haqi wasawab. Bukan nak membina di atas perdebatan. Antum pergi universiti bukan antum nak debat dengan antum salah ke, antum betul ke, bukan. Antum datang tu antum macam mana nak belajar, memahami ilmu dan bagaimana antum nak kembangkan. Dan apabila antum tak tahu, antum nak cuba untuk belajar daripada orang lain. Kalau ada sikap itu, kita sentiasa akan berada dalam keadaan yang baiklah. Kita boleh membezakan antara jidal dan lawannya adalah munazarah ataupun muzakarah ataupun munaqashah. Ini semua telah disebutkan oleh Imam Zarnuji dalam Ta'lim Muta'allim. Antum boleh lihatlah dalam kitab yang kecil tu. Bagaimana perbezaan antara mujadalah, di antara munaqashah, munazarah dan mubahathah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itulah, harap jelaslah. Jadi Ustaz dah berikan penerangan yang sangat detail mengenai ilmu dengan jidal tu. Jadi bolehlah sama-sama ambil iktibar. Jadi ni ada soalan lagi. Mana tahu. Mana soalan tadi? Ni Ustaz. Soalan yang seterusnya dia kata ni. Macam mana Ustaz boleh sampai ke berapa ni? Boleh tak apa, malam ni tak apa. Tak apa, tak apa. Boleh teruskan. Tak apa. Saya nak puasa dah. Okey, baik. Okey. Soalan yang seterusnya, macam mana nak memanfaatkan masa lapang sebab mudah bosan melakukan benda yang sama, terutamanya pada waktu PKP ni lah. Kadang-kadang mudah nak buat perkara-perkara yang melalaikan kerana terlalu bosan. Itulah soalan daripada seseorang. Baik. Ya, baik. Satu soalan yang bagus lah. Itu normal lah soalan tu.
Yalah. Kalau kalau Ana lah kan, benda-benda macam ni kalau kita tanya guru-guru guru-guru kami dulu, kalau dalam bahasa pun kasar kan, dah tadi Ana dah sebut tadi bahasa kasar kan, dia cakap-cakap dah, Syekh puas lah baca kitab sama kan, gitu dia kata. Apa baca apa baca ni lah pula, dia kata baca talqin ke apa. Sebab dah puas sangat dah tinggal kat bilik ke, tinggal kat rumah ke kan, untuk baca buku je, pergilah kat kubur ke baca talqin ke. Jadi itu secara sarkastik lah kan, tapi memang tak dinafikan normal. Maksudnya normal lah kalau kita rasa bosan buat benda yang sama dalam masa PKP ni pun. Antum tak pernah rasa lagi, Ana pun tak pernah rasa lagi PKP ni. Jadi satu benda yang baru lah yang berlaku dalam kehidupan kita. Cuma bagi mereka yang mempunyai wawasan dah, Ana sebutkan begitulah, mereka akan sentiasa bersedia dengan sesuatu yang lebih baik kan. Contohnya Ana pun sentiasa beritahulah kepada diri Ana sendiri, ini masa yang terbaik lah untuk kita melakukan sesuatu yang boleh memberikan impak kepada diri kita sendiri, macam ibadah ke, macam baca Quran, kita boleh gandakan, kita boleh tunaikan sembahyang duha, sembahyang sunat-sunat yang lain yang tidak pernah kita boleh buat masa kita dalam keadaan biasa. Itu tanpa PKP. Dan kita boleh membaca buku. Memanglah membaca buku ni kalau tak biasa dia akan jadi macam bosan, puas, malas. Tapi bagi Ana pun tak ada apa. Ini je Ana boleh buat. Lain-lain pun main dengan anak ke apa, main anak banyak lah. Cuma bagi antum, apabila antum melihat bahawa semua perkara ini membosankan dan antum cuba untuk mengisinya dengan benda-benda yang lara lah, maksudnya benda yang antum rasa tidak memberikan faedah, jadi antum fikirkan 2-3 kali sebelum antum nak buat tu. Okay. Antum cuba bandingkan pula dengan orang yang mengambil kesempatan ni melakukan benda-benda yang baik, dan antum lepas pada ni insya-Allah Taala akan bertemu. Dan apa yang antum akan kongsikan nanti? Apakah antum akan kongsikan apa masa antum buat masa PKP tu? Kami baca buku. Buku apa? Buku ni, buku tu, buku sains ke contohnya lah. Biarlah tak minat buku agama, buku sains. Habis. Okay. Antum buat apa? Saya tak baca buku sains, tapi saya tengok filem Terminator daripada 1 sampai 4 contohnya lah. Contohlah tu kan. Jadi antum akan rasa apa? Alah, ruginya saya. Ruginya dia baca buku, saya tengok filem. Itu sebagai satu gambaran yang umum. Maksudnya, tapi kalau kita ambil benda tu sebagai satu benda yang positif, orang yang ada produktiviti yang tinggi dalam hidup, orang yang suka progresif, dia akan lihat bahawasanya ada keadaan dia di solitude, keadaan dia sendirian ni, dia akan boleh buat sesuatu yang boleh dia banggakan pada satu masa. Kan, contohnya menuntut ilmu, belajar, membaca buku, hafal kamus. Kawan Ana hafal kamus. Kamus Marbawi, orang Perak juga. Orang Kedah macam antum lah. Hafal kamus Marbawi. Habis hafal kamus Marbawi, hebat. Sebab tu kita lihat, apabila kita lihat ada bandingan ini, dia akan mengecilkan ataupun menyusutkan kelaraan tu. Lara tu tak akan berlaku. Sebab apa? Kita akan ada sentiasa ingin ke depan, ingin memberikan sumbangan kepada orang lain, ingin menjayakan sesuatu agenda yang baik. Contohnya antum pada ni, antum nak menggerakkan sesuatu, antum sudah ada satu view-nya, kerangkanya. Jadi antum boleh lontarkan ketika mana antum berada dalam keadaan antum bersedia. Tapi kalau antum sekarang ni dengan keadaan antum lara, antum banyak habiskan masa dengan tak ada yang faedah, jadi apa yang antum akan laburkan nanti pada masa akan datang? Jadi Ana tak kata pada antum lah, Ana kata pada Ana sekarang ni, Ana ada umur ni memang main anak tu memang rasa suka hati lah. Tapi itulah, bila kita ada kesediaan, bukan bermaksud kita boleh buat.
Tapi sejauh manakah kita bersedia dan kita sentiasa suburkan tak? Kita siram tak hati kita tadi dengan, kalau saya lara sentiasa, saya akan tak dapat menghabiskan sesuatu yang saya harapkan habiskan. Macam mana saya akan laburkan hal ini pada masa saya diperlukan sumbangan ini. Bila kita perlukan sumbangan kita, orang minta. Jadi kita tak bersedia. Jadi itu kita akan menyesal pada saat itu. Jadi Ana tak tahu apa yang boleh diisi pada antum, tapi Ana sebut tadilah kali seterusnya, dengan sebab kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ancamannya adalah bersifat kematian, kan? Dia bersifat fatal, maksudnya dia membunuh, maksudnya kita ni terdedah kepada terbunuh, kan? Mati dan sebagainya. Jadi dia bukan kecil-kecil, maksudnya kita anggap oh saya keluar ni saya kena demam, bukan begitu. Jadi kita ingat balik, kita apakah yang belum lagi ada yang kita isi dalam kehidupan kita ni. Kalau ibadah belum lagi, isilah dengan ibadah. Kalau nak membaca buku, bacalah buku-buku berkaitan dengan hari kiamat, asyaratus sa'ah. Kita kenal apa yang sedang berlaku. Ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Al-Quran, oleh ulama-ulama kita, supaya kita faham bahawasanya mereka pun sudah menantikan saat ini dan kita berada dalam keadaan saat itu. Yalah, kalau tak kiamat kubra pun kiamat sughra. Kan kita akan matilah, maksudnya mati dengan mati tu kiamat lah maksudnya. Dan kita pun terdedah, semua orang sekarang ni terdedah pada, tak ada yang terkecuali. Kan? Jadi seandainya kita ada pemikiran tu, kita rasa kita bersedia tak yang ni, dan seandainya kita lepas daripada insya-Allah Taala, apa yang saya boleh sumbangkan nanti kepada masyarakat. Takkanlah kita nak bincangkan, nanti antum lepas pada ni nak bincang tentang filem Korea ke, drama Korea, seri Korea yang antum dah lihat, Ana pun tak tahu cerita apa antum tengok. Dan juga di satu perkara yang membanggakan kepada guru-guru antum lah, kan? Guru-guru antum akan bangga lah apa yang antum dah habis masa antum PKP tu. Saya dah habis ni masalah tu saya dah boleh bincang. Tapi kalau antum tanya apa habis dah filem Korea apa, Ana pun tengah-ngah. Allah alam. Jadi itulah mungkin sedikit sedikit ni penjelasan dulu Ustaz. Jadi Allah Akbar. Ustaz, ada. Ya. Ni Ustaz, kalau ni saya anggap soalan terakhir lah. Daripada saudara Afi. Ni pun dah lewat dah ni 10.40 dah. Jadi saudara Afi, okey. Ni mungkin soalan terakhir lah. Okey, dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita lihat realiti di Malaysia ini, remaja sekarang banyak terpengaruh dengan gejala hedonism. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ni? Itulah macam Ustaz bagi kita tadi. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi masalah hedonisme ataupun hedonism ni, dia adalah masalah global. Kan? Di negara kita ataupun di negara barat tu lebih lagi lah, apatah lagi negara barat, dan kajian pun banyak dah buat tentang masalah remaja yang berkaitan dengan hedonisme. Jadi bagi Ana, hedonisme ni sebagai satu impak, sebagai satu kita sebut sebagai satu konsekuensi, satu kesan daripada banyak hal. Satunya adalah lack of knowledge lah, lack of education. Lepas tu pula dari segi keruntuhan, korupsi ataupun apa kita panggil imbalance dalam keluarga, kasih sayang dalam keluarga, apa kita panggil pemerhatian ibu bapa. Ini juga kita ambil kira daripada semua aspek. Yang banyaknya lagi mungkin kita akan sebutkan segi apa kita panggil adapting, nak menyesuaikan diri dengan masalah budaya orang yang kejutan budaya dan sebagainya. Ini juga adalah daripada hal-hal yang berkaitan dengan hedonism lah. Itu yang impact lah. Sebab kita lihat impact ni, dia memang sangat menyedihkan. Sebab generasi yang kita sebutkan remaja ataupun belia itulah yang banyak terkesan. Sedangkan yang melahirkan ataupun yang memberi yang melakukannya itu bukan generasi itu. Generasi atasan tu, ibu bapa, pemimpin dan sebagainya.
kan, masyarakat lah kita sebutkan. Jadi Hmm. bagi remaja, bagi anak lah, kalau remaja itu adalah dilahirkan daripada keluarga yang sentiasa menekankan agama, menekankan pendidikan yang bersifat akhlakiah, adabiah, menekankan dari segi aspek apa keterbukaan, apa gagasan wawasan Islamiah lah, bukan terbukaan liberal, kan. Jadi dia akan melahirkan remaja yang sentiasa ada apa defensif sistem yang sangat kuat. Dia dah boleh menyaring apa yang saya tak boleh buat, apa yang saya boleh buat, kan. Apa yang menyalahi agama saya, apa yang menyalahi daripada peraturan keluarga saya, dia dah ada tu. Dia ada boundaries di situ. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang boleh menyeronokkan dia, kan, boleh melampiaskan nafsunya, dan dia tidak ada boundaries tadi. Agamanya pun dia tidak ada suluhan agamanya. Ibu bapanya pun hilang daripada apa? Daripada ingatan dia, pengajaran dia. Kalau saya buat ni merosakkan keluarga saya, sedih ibu ayah. Dia tak ada rasa itu, maka dia akan melahirkan remaja-remaja yang bersifat tadilah hedonistik tadi. Dan kalau di barat, jadi kalau antum lihat di barat, perkara ini sangat runcing, kan. Mereka sudah tidak melahirkan generasi-generasi yang boleh memimpin negara dah. Mereka tak boleh menghasilkan generasi yang boleh memberikan ketenteraman. Sebab tu kita lihat sangat-sangat rosaklah yang berlaku. Contohnya dalam anda baca artikel lah ni, sebahagian pada kajian Ana juga lah. Akhir tahun lepas ke tak silap Ana tu, Aman Sudesh. Kalau antum boleh google Aman Sudesh. Jadi Aman Sudesh ni adalah seorang remaja Pakistan. Dia Sri Lankan, tapi dia ada kacukan lah. Dia tinggal di Great Britain. Dia seorang pelajar yang bijak, remaja lagi. Tapi dia terjebak dengan pemikiran yang negatif lah, kan. Sebab apa? Sebab satunya bukan kebijakannya itu yang memagarinya ataupun melindunginya, tapi adalah kerana apa? Kerana hilang kasih sayang ibu bapa, hilang persuluhan agama. Jadi walaupun dia bijak, tapi dia tidak boleh menyaring ataupun membandingkan apa yang baik, apa yang buruk untuk dirinya. Jadi ini adalah salah satu daripada kesan daripada yang kita sebutkan adalah sistem pendidikan, sistem sosial, sistem pentadbiran lah maksudnya. Tapi bagaimana kita melihat kalaulah negara itu diterapkan dengan agama, mementingkan hubungan baik di antara keluarga, memberikan masa kepada anak-anak ini bersama dengan keluarga mereka, dan ibu bapa ini memiliki pengetahuan lah, tak apalah tak jadi ustaz pun, tapi tahu di manakah tempat yang boleh diberikan ilmu agama. InsyaAllah Hinduism boleh dikawal lah bagi anak, begitulah kawan. Dan kalau antum tanyakan puncanya daripada remaja, mungkin ada bahagiannya adalah ketika mana remaja itu melepaskan keinginan ataupun melepaskan kesakitan mereka tadi dalam institusi keluarga yang mengalami keruntuhan dan juga yang mengalami masalah. Wallahualam. Okay, terima kasih kepada Ustaz Midi. Jadi itulah sedikit penerangan. Jadi saudara Afiq jelaskan. Okey, baik. Jadi itulah masa pun dah menunjukkan pukul 10.40 dah, 10.40 lebih dah. Jadi itulah mungkin ini apa? Ni terakhir ini daripada saya sendiri. Jadi mungkin inilah kan seperti semua yang kita maklum yang lusa lah. Lusa kita akan masuk bulan Ramadan kan. Jadi besok kita akan start tarawih. Jadi itulah memang daripada luar daripada kebiasaan lah. Kan sebelum ni mungkin kita dapat pergi ke masjid, kita dapat inilah. Mungkin kalau yang biasa tadarus Quran bersama-sama, mungkin itulah sebab sekarang ni kita perintah PKP, jadi mungkin kita mungkinlah
luar dari kebiasaan lah, tak seperti sebelum-sebelum ini. Jadi mungkin itulah Ustaz boleh berikan sedikit inilah peringatan dan nasihat sikit untuk Ramadan yang akan tiba lusa ni, insyaAllah. Ha, Baik, ha, ha. subhanallah nazim. Yalah, berkaitan dengan keluar biasaan yang kita akan sambut Ramadan ni, jadi bagi anak anggap ini perkara yang boleh kita jadikan satu peringatan dan teladan lah kepada kita, bahawasanya mungkin di antaranya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat kesungguhan kita beribadah kepadanya. Kan, mungkin dahulunya kita mungkin lebih diriangkan dengan berjemaah di masjid, ada halawahnya, kan, ada apa, ada buburnya, ada manisannya dan sebagainya, ada tarawihnya, ada selawatnya yang beramai-ramai. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bagi analah menguji sekarang sejauh manakah kita menganggap ibadah itu sebagai satu kegirangan untuk kita. Dan sebenarnya adalah ibadah itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satunya, yang keduanya, mungkin kita boleh persoalkan bahawasanya hebat dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak memerlukan kepada kita ini jumlah, kan, daripada ibadah kita tadi. Maksudnya bukan inilah yang meninggi ataupun membesarkan lagi perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak pernah berkurang pun perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tarawih kita pun tidak dengan tarawih kita tadi. Cuma yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada kita adalah bagaimanakah kita menghadapi semua perkara ini dalam keadaan senang ataupun susah, kita kembali kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Ramadan tahun lepas mungkin kita melakukan ibadah yang sangat baik, boleh bertadarus, mungkin boleh bertarawih sampai 20 rakaat, boleh sambung lagi dengan qiyamul lail, boleh lagi dengan duhanya, dengan apa semuanya. Tahun ini mungkin semangat itu semakin kurang lah. Ataupun mungkin sudah hilang kah? Tapi apakah semangat itu sahajakah yang akan menentukan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita persoalkan yang itulah. Bagi anak kita persoalkan bahawasanya tidak ada kekurangan pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala di atas ibadah kita. Itu perkara yang kedua. Ketiganya adalah bagaimanakah kita ini sangat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan persaudaraan. Kan? Maksudnya boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan, asingkan, sebagaimana Allah Taala sebutkan laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, itu belum lagi berlaku pada hari akhirat. Di dunia ini pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh pisahkan. Kita sudah ada social distancing, dan kita tak boleh duduk rapat, cakap depan-depan dah. Pemisahan yang diberikan oleh Allah Taala bersifat fizikal dunia pun sudah berlaku. Kan? Jadi di situ kita kena ada satu kefahaman yang lain di sebaliknya, bahawasanya alangkah nikmatnya kalaulah kita ini boleh bercakap secara fizikal, boleh bertemu, boleh bersapa, boleh bersalam di antara kita ini, dan kita pentingkan hubungan kebaikan dengan ikhlas tadi. Sebab apa? Boleh saja Allah Ta'ala tarik kita bila-bila masa saja tadi. Ni kan sekarang pun Allah Ta'ala dah tarik kan ni. Macam anak ni memanglah, anak memang tak suka lah cakap-cakap Instagram ni, macam mana cakap dengan diri sendiri tu, ada majlis suka. Kan? Anak pun tak tahu siapa yang ada dalam ni, tak tengok. Kan? Ada aja orang lain ke apa. Macam mana nak tahu orang ada tak ada. Dia nampak ni saja Ustaz, nampak berapa orang lah. Nampak berapa orang ni, 14 orang. Tapi tak tahu siapa dia. Itulah, itu orang tu nyenyi ke, orang tu ketawa ke. Kalau dalam kelas ni boleh nak ambil pen ke. Contohnya kan. Sebab kita dah ditarik tadi social distancing tadi kan. Sosial kita sudah ditarik, tapi masih lagi boleh tak kita fikirkan untuk dengki dengan orang, iri hati dengan orang, tak kilah dengan orang?
Tak, maksudnya berbaloi lagi tak masa ni sekarang ni, lepas ni aku nak dengki lagi. Sedangkan Allah Ta'ala dah tarik kita, belum lagi kita mati. Maksudnya belum lagi dipisahkan pada hari akhirat tu seorang-seorang diri, nafsi-nafsi, bukan. Maksudnya kita masih lagi di dunia ini tapi sudah dipisahkan. Maksudnya dipisahkan di antara kita semua. Jadi kalau di antara kita ada kefahaman begitu dan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya dikembalikan dengan keadaan yang baik dan kita berazam lah untuk memupuk balik silaturahim, memupuk balik apa yang kita sudah tertinggal daripada sosial ni, kita akan memenuhi tadi kredit daripada ujian Allah Ta'ala. Maksudnya sekarang ni ujian lah kan, jadi kreditnya ada merit je lah tadi. Macam mana kreditnya kita nak sempurnakan hubungan baik ataupun kita nak tak sempurnakan. Jadi bukan bermaksud apabila dah kembali balik nanti insya-Allah Ta'ala kita pohonkan begitu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bermaksud dulu kita tak bercakap, kita jadi terketif ke, kita bercakap banyak, bukan. Tapi boleh tak kita buang daripada hati kita tadi hasad dengki. Saya tak nak dah hasad dengki dengan orang ni. Kan saya tak nak dah iri hati dengan orang ni. Kan itu pun bagi Ana tu memadai lah. Kan. Bukan sebelum pada ni masam, mungkin kita jumpa nanti tak masam dah. Tapi mukanya lah tengok je, tak senyum tak apa pun cukup dah. Tapi dalam hatinya hilang rasa marah ke rasa apa. Sebab kita ni pun dah dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan anak ambil intibar lah, contohnya kematian kan. Kematian, sebab bila dah mati, ahli keluarga yang kena corona, yang covid ni pun, ataupun orang yang tak bersabit pun dengan covid pun tak boleh menziarahi antara satu dengan yang lain. Kan tu alangkah menyakitkan. Dahulu kita akan sebut ada majlis tahlil, majlis doa dan sebagainya, kita baca Quran dan sebagainya beramai-ramai. Jadi apabila dah benda begini berlaku, kita sudah tidak ada sokongan moral tadi. Kita sudah tidak ada taujihat. Kita tak ada kawan-kawan yang datang, ada pun SMS, WhatsApp, telefon, takzir, takziah. Kami harapkan anda, begitu saja. Maksudnya bersabarlah dan sebagainya. Tapi kalau kita anggapkan perkara-perkara ini sebagai satu masalah untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita yang kurang banyak perkara yang buruk dan sebagainya dalam hidup kita ini, kita pulihkan insya-Allah Ta'ala dan kita kembali balik dengan orang yang baik, maka Ramadan yang Allah Ta'ala hadiahkan kita nanti esok insya-Allah Ta'ala, Allahumma balighna Ramadan insya-Allah Ta'ala, amin. InsyaAllah. Kita akan menghiasinya dengan ibadah yang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada kegirangan. Tadilah kita tak anggap girang lah. Kita anggap ini memang ibadah. Saya girang dengan ibadah saya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itulah sedikit peringatan daripada Ustaz berkenaan inilah Ramadan yang akan tiba besok lusa ni lah. Jadi itulah insya-Allah, moga-moga kita mendapat tambahkan amal ibadat kita di bulan Ramadan ni. Jadi itulah saya kira ni di akhir dah. Jadi ini nak minta Ustaz baca doa sikit. Penutup untuk kita punya perjumpaan malam ni. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa ila masyayikhina jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi hadhihi sa'ati al-mubarakati dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maytan illa rahimtah wa la maridan illa shafaitah wa la mubtalan illa afaitah wa la karban illa nafastah wa la karban illa nafastah ولا معصرا إلا يسرته ولا معصرا إلا يسرته ولا تائبا إلا قبلته ولا مستغفرا إلا غفرته ولا مسترحما إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا ضائلا إلا رددته
ولا مؤمنا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا طالب للعلم إلا وفقت له يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi saya kira mungkin setakat itu saja. Jadi inilah saya bagi pihak Perwadah dan semualah rakan-rakan ingin mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Hamidi di atas keluangan masa ni, sudi bersama-sama kami pada malam ni, berkongsi inilah tentang tajuk kita kan pada malam ni. Jadi itulah, semoga Ustaz diberi kesihatan yang baik, jadi diberi kesihatan yang baik untuk inilah sama-sama melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah saya daripada pihak Perwadah ingin inilah memohon maaf atas segala kekurangan daripada pihak kami. Jadi mungkinlah setakat itu saja kot, insyaAllah. Jadi baik, jadi anda pun ucapkan terima kasih di atas program yang cukup bermanfaat ini, dan anda mengucapkan semoga maju jaya kepada semua pelajar, semua ahli Perwadah, dan juga mungkin peserta lain ataupun pelajar-pelajar lain yang terlibat sama. Anda doakan semoga antum insya-Allah taala sabar menghadapi segala ujian, dan antum peroleh kebaikan dan juga kesihatan di samping keluarga yang tercinta insya-Allah taala. Dan anda pohon juga supaya kita ini diberikan keinsafan dan juga diberikan kesedaran yang baik daripada Allah Ta'ala, supaya kita ini sebahagian daripada orang-orang yang beramal saleh dan juga bertakwa kepadanya insyaAllah Ta'ala. InsyaAllah. Okey. Jadi itulah, mungkin setakat itu saja kot. Jadi jumpa link kedua. Jadi insyaAllah nanti video ni akan di-upload di dalam mungkin FB Perwadah. Jadi bolehlah sama-sama tengok, like dan share di FB Perwadah. Jadi insyaAllah mungkin setakat itu saja insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Waalaikumsalam. Jumpa lain kali. Okey. Baik. Okey. Jadi terima kasihlah kepada semua yang join pada malam ni. Jadi insyaAllah video ni akan di-upload di FB Perwadah. Jadi bolehlah nanti tengok nanti. Jumpalah, like dan share insyaAllah. Jadi jumpa lain kali insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.